Penjajahan ialah penguasaan oleh satu pihak ke atas satu-satu kawasan atau penduduk asal. Ia terjadi apabila satu bangsa asing datang untuk menakluki populasi di situ, mengeksploitasi hasil bumi dan juga seterusnya memaksa pencampuran bahasa dan budaya. Sehingga tahun 1914, kebanyakan negara di dunia Afrika, Amerika Selatan dan Asia menjadi rebutan banyak kuasa Eropah. Konsep penjajahan boleh dikaitkan dengan kebangkitan fahaman imperialisme, iaitu polisi menggunakan kelebihan kuasa dan pengaruh untuk menguasai bangsa dan negara lain. Jadi, video kali ini kita akan melihat penjajahan moden oleh kuasa barat Eropah. Teruskan menonton. Sejarah penjajahan. Dalam sejarah peradaban Eropah, sebelum zaman kebangkitan semula Renaissance berlaku, penjajahan dilakukan oleh banyak empayar hebat seperti Yunani Purba, Rom Purba dan Mesir Purba. Semua empayar tamadun ini meluaskan sepadan ke wilayah di sekeliling sejak tahun 1550 sebelum Masihi lagi. Mereka merampas jajahan baru bagi mengaut sumber alam dan mengerah penduduk bertujuan menguatkan lagi kuasa. Kejatuhan Empayar Rom pada tahun 476 sebelum Masihi dan permulaan kebangkitan semula di Eropah pada akhir kurun ke-14 telah menjadi sebab permulaan zaman Middle Age di Eropah. Tanpa sebuah kuasa besar memerintah dunia, negara-negara Eropah pada mulanya mengalami perselisihan politik dan ketenteraan. Kejatuhan dalam ekonomi dan sosial bermula pada tahun 1340-an apabila pedagang dari Itali yang pulang dari Laut Hitam tanpa sengaja membawa wabak penyakit yang berbahaya iaitu bubonic plague. Dalam masa beberapa tahun, wabak ini telah membunuh lebih kurang 1/3 populasi Eropah. Kesan wabak yang membinasakan ini dikenali sehingga kini sebagai Black Death. Pada kurun seterusnya, kelahiran dan sumber pertanian meningkat. Oleh itu, jumlah populasi mampu menjadi stabil semula. Pada tahun 1450, kesan dari populasi yang tidak begitu ramai menjadikan Eropah semakin kaya dan membangun, seterusnya menjadi perangsang kepada zaman Renaissance. Penjajahan moden oleh kuasa Eropah. Sebelum jalan laut ke Asia ditemui, negara-negara Mediterranean menguasai pusat perdagangan di Eropah dan Barat Asia. Kemudiannya, kerabat diraja di negara Eropah mula menaja pengembara laut berkemahiran tinggi untuk membuat perjalanan merentas lautan Atlantik seperti Christopher Columbus, John Cabot dan Giovanni da Verrazzano. Perlumbaan untuk mencari sumber kekayaan menyebabkan golongan berpengaruh di Eropah mula menguatkan perkembangan maritim. Mereka pandai membina kapal laut, sistem navigasi dan ketenteraan laut yang kuat bagi mencari jalan laut ke China. Era penjajahan moden Eropah ini juga dikenali sebagai Age of Discovery. Penjajah Eropah juga mengambil peluang ketidakstabilan dan perpecahan yang berlaku sesama penduduk asal, seterusnya menggunakan taktik divide and conquer. Penduduk asal juga tidak mampu melawan kelebihan tentera dan kemampuan diplomasi penjajah yang memiliki senjata dan pasukan ketenteraan yang lebih baik. Portugal. Bermula pada kurun ke-15, negara Portugal mula mencari jalan perdagangan baru dan peradaban di luar Eropah. Kemudiannya, Portugis berjaya menakluki Kepulauan Madeira dan Cape Verde. Portugis juga menjadi bangsa pertama yang memulakan pelayaran dalam mencari jalan ke China. Setelah beberapa misi gagal, akhirnya pengembara Portugis yang bernama Vasco da Gama tiba di India pada tahun 1498. Jejak ekspedisi yang ditinggalkan telah membuka ruang untuk Portugal meneruskan penaklukan negara-negara di Asia. Alfonso de Albuquerque membuka gua yang terletak di pantai barat India pada awal 1500 sebagai pusat bagi mengembangkan penjajahan dan perdagangan di Asia. Gua dijadikan pusat pentadbiran bagi membina empayar Portugal. Dari sini, Portugis menjajah Melaka dan kemudiannya tiba di China dan Jepun pada 1550-an. Portugis memberi rasuah kepada ketua tempatan dan membina pusat dagangan di Macau, selatan China. Akan tetapi, Portugis tidak berjaya mengambil dan membina pusat perdagangan di Jepun kerana penduduk yang bersatu padu menghalau keluar penjajahan imperialisme Portugis. Penjajahan oleh bangsa Portugis ini memberi dorongan kepada negara-negara Eropah yang lain untuk mengembangkan empayar masing-masing dalam mencari lebih kekayaan seperti diperolehi Portugis. Portugis menjajah dan beroperasi di timur hampir seabad tanpa dicabar oleh kuasa Eropah lain. Spanyol. Spanyol juga mula berminat dengan pengembaraan laut selepas Portugal. Pada tahun 1942, Christopher Columbus, seorang pengembara dari Itali, mencari jalan laut ke India dan China. Beliau mendapat sokongan Raja Spanyol untuk membiayai pengembaraan merentasi lautan Atlantik pada 1942. Akan tetapi, beliau tiba di Kepulauan Bahamas, bukannya Asia, dan telah membina empayar Spanyol di situ. Pengembaraan Columbus memberi jalan kepada penakluk Spanyol yang lain untuk mencari jalan bagi menakluki benua Amerika.
Spanyol dan Portugal menjadi pesaing dalam mencari tanah jajahan baru dan menakluki banyak kawasan di Amerika, India, Afrika dan Asia. Inggeris dan Perancis. Francis Drake yang mewakili Queen Elizabeth I menyerang kapal pelayaran Spanyol yang membawa emas dan perak dari Afrika Selatan. Spanyol juga tidak mampu melawan kemarahan Perancis dan Inggeris untuk menakluki Amerika yang dikenali sebagai New World ketika itu. Penjajah Inggeris dan Perancis juga berlaku kejam pada penduduk tanah jajahan, pembunuhan beramai-ramai, merampas tanah dan mengambil hasil bumi. Inggeris membunuh berjuta penduduk di Amerika Utara, Australia dan Afrika. Inggeris juga menganggap penduduk Asia sebagai golongan kelas kedua dan tidak membenarkan pencampuran golongan dari Eropah dan penduduk asal. Penjajah Perancis pula berlaku kejam di Asia Tenggara, Afrika dan Amerika dengan membunuh penentang dan merampas hasil bumi. Ramai penduduk asal di kawasan Indochina yang dibunuh dengan kejam dan mayat mereka dipamerkan untuk menakutkan penduduk yang ingin menentang. Inggeris telah berjaya menjadi penjajah yang paling kuat dari Eropah dan menakluki lebih daripada 25% kawasan di bumi kerana mereka mempunyai kekuatan ketenteraan dan taktik diplomasi. Belanda telah mengusir keluar Portugis dari Asia dan Afrika, seterusnya melawan Spanyol di Asia dan Amerika bagi mengembangkan kuasa dan kekayaan. Belanda merampas tanah jajahan Portugis dan seterusnya meluaskan jajahan baru di Asia seperti Batavia, Sumatera, Cochin dan Taiwan. Belanda membina empayar jajahan baru di Cape of Good Hope di Afrika. Belanda mengaut hasil bumi yang banyak seperti emas di Afrika dan getah di Asia Tenggara. Akan tetapi, penguasaan Belanda tidak berjaya di Amerika Utara dan terpaksa melepaskan kepulauan Caribbean kepada Inggeris. Inggris, Belanda dan Perancis masing-masing berlumba meluaskan empayar dan mengusir Portugis serta Spanyol dari tanah jajahan mereka. Bermula 1880-an, negara Eropah ini mula berminat dan berlumba menakluki Afrika bagi mengaut kekayaan hasil bumi dan menguasai kawasan jajahan sehingga bermulanya gelombang kemerdekaan pada 1950-an hingga 1975. Kebanyakan negara yang digelar New World juga berjaya mendapatkan kemerdekaan pada kurun ke-18 dan ke-19 bermula dengan Revolusi Amerika pada 1776 dan Revolusi Haiti pada 1781. Akan tetapi, negara-negara di kawasan timur masih lagi menjadi rebutan kuasa Eropah. Pada kurun ke-19 dan permulaan kurun ke-20, muncul kuasa imperialis baru yang mahu meluaskan empayar dan mengaut keuntungan ekonomi. Pemerintah Jerman Kaiser kedua membuat polisi luar baru yang dipanggil Place in the Sun dan menakluki kawasan di China dan Afrika. Amerika Syarikat menggelarkan Puerto Rico di Kepulauan Caribbean dan Filipina sebagai negara di bawah lindungannya, manakala Rusia mengambil sebahagian besar Manchuria di bahagian timur laut China. Sementara Jepun menakluki Korea dan sebahagian timur laut China. Kebaikan dan keburukan penjajahan. Penjajah ada membuat pelaburan untuk membangunkan infrastruktur dan pusat dagangan, juga membawa masuk teknologi dan perubatan. Untuk sebahagian kawasan, penjajah juga menggalakkan penduduk untuk belajar mengenal huruf, mengamalkan standard hak kemanusiaan seperti Barat dan menyerapkan sistem demokrasi di dalam kerajaan. Akan tetapi, tidak dinafikan terdapat paksaan dan kekerasan yang digunakan penjajah bagi mendapatkan keuntungan sendiri. Penjajahan menyebabkan muka bumi dihakis, penyebaran penyakit, ketidakstabilan ekonomi, pergaduhan antara puak dan pencabulan hak asasi yang memberi kesan panjang kepada negara yang dijajah. Realitinya, penjajah menggunakan 3 komponen penting bagi menguasai sesebuah tanah jajahan, iaitu sumber bumi, penduduk dan pengaruh minda. Penjajah menyerang negara lain bagi mengaut kekayaan sumber alam, menjadikan penduduk sebagai hamba untuk bekerja dan juga seterusnya menukar pemikiran penduduk bagi tujuan mendominasi untuk waktu yang lama di negara jajahan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.